Okey, Assalamualaikum murid-murid dan juga salam sejahtera. Jadi cikgu akan sambung untuk video yang kedua. Okey, kita akan sambung bincang balik latihan. Okey, jawapan kepada latihan UPSR yang cikgu bagi kamu tadi. Jadi kita akan sambung lagi dekat soalan 8. Okey, kita akan sambung balik dekat soalan 8. Kamu tengok sini. Okay, soalan 8 tadi kita sudah bincang sedikit. So, soalan nombor 8 ni adalah tentang apa ni nama dia? Suhu. Okay, so suhu kamu sudah belajar dekat tahun 4 macam mana mengguna termometer contohnya. Lepas tu tahun 5 kamu ada belajar yang untuk menyukat suhu kita guna termometer dan juga kita punya unit adalah darjah Celsius. So cikgu sudah beri jawapan kepada 8A dan juga 8B. So kita sambung kepada soalan 8C. Dia cakap sini, ramalkan suhu air pada minit ke-17. So kalau kita tengok sini, okey, kita tengok sini kita ada sampai minit 16. Then kita cuma panaskan 0 hingga 16 minit sahaja. Yang 17, 18, 19, 20 tu kita akan biarkan dia menjadi sejuk sendiri, okey? Sejuk ke suhu bilik contoh. So dia cakap ramalkan suhu air pada minit ke-17. So ramalkan suhu air pada minit ke-17. Kita tahu dekat minit ke-16, okey, dekat minit ke-16 adalah 85 darjah Celsius. So dia tanya dekat 17 minit berapa? Okay, so 17 minit kalau kamu ingin ramalkan, kamu ramalkanlah apa-apa sahaja yang penting dia mesti di bawah 85. Kamu boleh letak 84, 80, 70, okay? Yang penting dia adalah di bawah 80, okay? Ataupun kalau kamu tidak mau letak nombor, kamu boleh sahaja tulis bawah 85 darjah Celsius. Di bawah 85 darjah Celsius. Kamu boleh tulis nombor ataupun kamu boleh tulis bawah 85 darjah Celsius. Sebab 17, 18, minit ke-19, minit ke-20 ni kita sudah akan biarkan dia menjadi sejuk. Kita biarkan dia menjadi sejuk hingga ke suhu bilik. Okey, hingga ke suhu bilik. So, kita akan biarkan dia sejuk. So, bila kita biarkan dia sejuk, mestilah suhu dia di bawah 85 darjah Celsius. So, kamu boleh tulislah di bawah 85 darjah Celsius. Dapatlah sudah satu markah. So, kalau E, nyatakan pemboleh ubah untuk penyiasatan di atas. So, dia cakap sini kita ada pemboleh ubah dimanipulasi dan juga bergerak balas. Okay, so dimanipulasi dan bergerak balas. Kalau kamu masih ingat, kita ada 3 jenis. Okay, kita ada 3 jenis pemboleh ubah dimanipulasi, maksudnya yang berubah-berubah. Okay, manipulated adalah yang berubah-berubah dalam kamu punya eksperimen. Kamu tengok apa yang berubah, okay? Bergerak balas tu adalah sebenarnya apa yang kita kaji, apa yang kita ingin tengok, apa kita punya keputusan akhir. Okay, ada satu lagi yang tidak kena tanya di sini adalah dimalarkan. Sama. So dimalarkan adalah pemboleh ubah yang sama. Dia sama aja. Kalau semua pakai warna biru lah semua. Kalau pakai warna pink lah semua sampai habis eksperimen. Okay, so pemboleh ubah dimanipulasi ni adalah yang berubah. Okay, yang akan berubah di dalam kita punya eksperimen. So apa yang berubah dalam kita punya eksperimen 8E, okay, 8E adalah apa yang berubah kalau kamu perasan adalah kita punya masa. Okay, adalah kita punya masa. Kamu tengok 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 20. So maksudnya masa adalah berubah. Kita tidak cakap dia buat sampai masa 2 minit. So semua 2 minit, tidak. Kita buat 2 minit, lepas tu nanti 4 minit kita biarkan masa tu berubah. Kita biarkan dia naik. Dia tidak tetap. Okey, dia naik. So, pemboleh ubah dimanipulasi yang berubah-ubah adalah kita punya masa. Okey, selalunya paling senang untuk kamu tengok dimanipulasi dan bergerak balas ni adalah dekat jadual. Okey, dekat jadual. Salah satu ni mesti akan jadi dimanipulasi
salah satu mesti akan jadi bergerak balas. Okay? Bergerak balas adalah apa yang kita mahu kaji, apa yang kita mahu tengok nanti pada akhir eksperimen. Selalunya dekat sini lah kamu punya pemboleh ubah dimanipulasi pemboleh ubah bergerak balas. Okay, so pemboleh ubah bergerak balas adalah suhu. Okay, pemboleh ubah bergerak balas adalah suhu. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah masa. Okay, so selalunya pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas mesti dalam jadual. Satu mesti jadi dimanipulasi, satu mesti yang bergerak balas. Okay, so seperti biasalah kalau kamu ada apa-apa soalan, okay, kamu boleh tanya cikgu. Jadi kita akan tengok slide yang seterusnya. Kita akan bincang pula soalan soalan bahagian objektif. Okay, soalan bahagian objektif kita akan tengok. Kita akan tengok set yang seterusnya. Okay, so kita akan belajar set baru. Okay, kita akan belajar set baru. Kita akan buat set baru untuk kali ini. Minggu lalu kita sudah buat soalan bahagian objektif habis, and then kita buat soalan bahagian subjektif tadi baru je habis. So sekarang kita akan cuba pula set baru. So set baru ni apa tu nama dia? Nombor 1 kalau kamu tengok Raja 1. Okey, Raja 1 menunjukkan dua jenis buah. Okey, dua jenis buah. Dua jenis buah yang mempunyai cara pencaran yang sama. Okey, menunjukkan dua jenis buah yang mempunyai cara pencaran yang sama. So yang ni adalah sebenarnya untuk soalan dari tahun 5. Okey, so dekat tahun 5 kamu ada belajar kemandiran spesies. Kamu ada belajar kemandiran spesies haiwan, kamu ada belajar kemandiran spesies tumbuhan. So kemandiran spesies ni maksudnya macam mana tumbuhan ataupun haiwan tu diorang akan membiak. Diorang akan banyak-banyak supaya nanti contoh sekarang kita tahun 2020. Okay, kemandiran spesies ni dia survive supaya nanti tahun 2030 kita masih lagi ada spesies tersebut. Contohnya spesies kucing siam lah. Okay, spesies kucing siam. So spesies kucing siam ni macam mana dia ingin kekalkan spesies dia, kemandiran spesies adalah dia beranak. Okay, so nanti tahun 2020 kita nampak kucing siam, nanti lagi 30 tahun kemudian kita masih lagi boleh nampak kucing siam. So tu maksudnya kemandiran spesies haiwan. Dia akan memastikan yang spesies dia sentiasa ada, sentiasa hidup. Okay, so dia akan beranak, membiak. Okay, jadi yang tu adalah tahun 5. So yang ni since dia adalah buah-buahan, so kita belajar tentang kemandiran spesies tumbuhan. Okay, tahun 5. So yang ni adalah macam mana mereka memencarkan biji benih supaya diorang boleh menjaga diorang punya spesies, kemandirian spesies tumbuhan. So macam mana diorang ni boleh tumbuh dekat tempat-tempat yang lain contohnya. Okay, macam mana mereka boleh tumbuh dekat tempat-tempat yang lain, tempat-tempat yang jauh supaya pokok mereka akan lagi sihat, lagi besar, lagi bagus buah dia. Adalah kamu tengok sini soalan dia, antara buah-buahan berikut yang manakah mempunyai kaedah pencaran yang sama. So kita ada buah betik, kita ada juga buah kita juga ada buah rambutan. Okay, correct. Kita ada buah betik, juga kita ada buah rambutan. So dua-dua buah ni sebenarnya adalah dia dimakan oleh haiwan. Okay, maksudnya mereka menggunakan ejen pencaran. Cara dia adalah ejen. Jadi maksudnya mereka gunakan haiwan ataupun mereka gunakan manusia. So bila kita makan, kita buang biji. So contohnya macam monyet. Dia makan betik lah contoh. Kalau dia suka makan betik, ataupun dia suka makan contohnya rambutan lah dia makan. So bila dia ada dekat bahagian biji, monyet tu bila dia buang dekat tanah, dia buang dekat tempat yang jauh-jauh daripada di mana dia makan. Contohnya dia ambil, lepas tu dia lari jauh-jauh. Contohnya monyet tu dia makan dekat sini. Lepas tu dia lari jauh-jauh dekat pokok sebelah ni, pokok B. So dia makan, dia buang biji. So nanti kamu akan tengoklah
kita akan ada tumbuhan yang baru dekat sini. Okay? Kita akan ada tumbuhan yang baru. So, itu maksudnya kemandiran spesies hewan. Kemandiran spesies tumbuhan. Jadi, apakah buah-buahan yang dibawa, yang dibawa oleh tumbuhan, oleh binatang ataupun manusia, yang kita makan biji, kita buang biji dia rata-rata dan dia akan tumbuh jadi pokok baru adalah tembikai. Okay, jawapannya adalah tembikai sebab biji benih betik, rambutan dan tembikai dipencarkan oleh haiwan dan manusia. So maksudnya bila kita makan, bila haiwan makan, mereka buang-buang je biji, kita akan tengok nanti adalah tembikai baru dekat kampung E contohnya. Okay, so tu maksudnya mereka gunakan haiwan. So kalau soalan nombor 2, okay, kalau soalan nombor 2, Pejah 2 menunjukkan suatu penyiasatan. Diagram 2 shows an investigation. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan penyiasatan ini? So kalau kamu tengok pokok-pokok, okay, dia kena siram oleh air. So kamu sudah belajar masa tahun 4. Okay, masa tahun 4, apakah yang diperlukan oleh pokok-pokok untuk hidup? Okay, kamu ada belajar juga tahun 5. Apa yang diperlukan oleh pokok untuk hidup adalah karbon dioksida, kan? Udara, maksud cikgu, matahari, mereka perlukan air, nutrien. Okay, tapi dalam gambar yang kedua ni adalah jawapan dia D. Okay, D. Dia punya rancangan akar dia bergerak ke arah air. Kalau kamu biarkan pokok ni, okay, contohnya ni adalah pokok tadi tu kan, so dia ada akar dekat sini. So bila kamu tuang air, contohnya kamu tuang air dekat sini, sinilah air tu jatuh dekat tanah. Okay, jatuh dekat tanah. Jadi kamu akan tengok nanti akar ni, okay, akar ni dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh menjalar ke arah air. Kamu tunggulah nanti dalam seminggu, 2 minggu, kamu akan tengok akar dia akan bergerak ke arah air. Kenapa dia bergerak ke arah air? Sebab jawapan dia adalah D, nombor 2. Akar bergerak balas terhadap air. Mereka akan menjalar mencari air. So dia ni macam tangan lah. Macam tangan yang cuba ambil air. Macam kalau kita haus, kita akan pergi dapur, ambil air. Okay, macam minum. So macam tumbuhan ni juga. Akar dia akan cari air. Sebab itulah dia akan bergerak. Okay, akar tu dia akan bergerak balas terhadap air yang kamu tuang tadi. Okay. So tu nombor 2 jawapan dia adalah D. Okay, nombor 2 D. So kita ada lagi 2 soalan. Lepas tu kita akan sambung minggu hadapan. So nombor 3, mengapakah pencairan biji benih penting, okay, untuk tumbuhan? So mengapakah pencairan biji benih penting untuk tumbuhan ni? Macam cikgu cakap tadi, kamu sudah belajar dekat tahun 5, okay? Tahun 5 kemandirian spesies tumbuhan. So tahun 5 kemandirian spesies tumbuhan ni nombor 3. Jawapan dia adalah C, okay? Membolehkan biji benih disebar ke tempat lain. Sebab kalau kamu masih ingat tahun 5, contohnya kita ada satu pokok induk. Okay, kita ada satu pokok induk dekat sini. Kalau contohnya pokok-pokok yang baru, okay, pokok-pokok yang baru yang kecil kena tumbuh dekat sini banyak-banyak. So nanti dia akan ada persaingan. Semua akan bersaing untuk matahari, semua akan bersaing untuk tanah, semua akan bersaing untuk air, untuk nutrien. So sebab itulah kita perlu sebab itulah tumbuh-tumbuhan perlu pencarkan dorang punya apa ni nama dia? Perlu pencarkan dorang punya biji benih. Okay, so contohnya sini kita ada tumbuhan. So dia pencarkan biji benih, contohnya jauh sangat dekat kampung sebelah contoh. So maksudnya dia adalah jauh daripada dia punya ni pokok induk, daripada ibu ayah dia. So bila dia jauh, dia seorang-seorang, maksudnya dia tidak perlu bersaing untuk air, tidak perlu bersaing untuk tanah, tidak perlu bersaing untuk nutrien. So nanti pokok ni dia akan hidup dengan sangat subur. Okay, dia akan hidup dengan sangat subur. Okay, sebab itulah ni membolehkan biji benih disebar ke tempat lain. Jawapan dia adalah C. Okay, so yang terakhir adalah nombor 4. Kita tengok. Pejah 3 menunjukkan seekor landang.
bagaimanakah cara landak melindungi dirinya daripada pemangsa? Okey. So bagaimana dia melindungi diri dia daripada pemangsa? Nombor 4, jawapan dia adalah C. Okey. Melepaskan duri tajam yang berbisa. Okey. Landak melindungi dirinya daripada musuh dengan melepaskan duri tajam yang berbisa daripada badannya. Sebab landak ni dia ada duri-duri yang tajam dekat belakang. Okey, warna putih. So kalau kamu pilih A ni dia menukarkan warna badannya. Tidak, menukarkan warna badannya contohnya macam Caribbean, okey. Sumpah-sumpah, macam bentuk biawak tu tapi dia lagi besar. Okey, menggunakan tanduknya salah. Kalau menggunakan tanduknya contohnya macam rusa ataupun rhinoceros, okey, badak sumbu. So yang ada tanduk. Kalau kamu tengok sini, landak ni dia tidak mempunyai tanduk. So kalau kamu tengok sini menggulungkan dirinya, tidak, landak tidak akan menggulungkan dirinya. Yang akan menggulungkan dirinya contohnya macam tenggiling. Sebab tenggiling dia ingin melindungi bahagian perut dia. Okay, bahagian perut, bahagian abdomen dia yang licak, yang lembek. Okay, so dia semua badan dia adalah keras kecuali bahagian perut dia. Okay, bahagian perut dia, bahagian abdomen. Sebab itulah dia kena gulung. Kalau orang tikam dekat, orang cucuk dekat bahagian abdomen, dekat bahagian perut dia tidak akan hidup. Okay? Tapi kalau contohnya orang cuba cucuk dekat bahagian cengkerang dia yang keras, dia digulungkan diri, dia boleh hidup. Okay, jadi itu sahaja untuk perbincangan pada kelas hari ini. Minggu depan kita akan sambung lagi soalan 5. Kita akan habiskan mungkin bahagian objektif. So kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya.